Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak-anak pelajar yang telah berjaya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Tahniah kepada semua kerana anda adalah insan-insan terpilih berupaya dan berjaya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Baiklah, bersama saya hari ini saya akan terangkan mengapa anda perlu pilih pengajian di tingkatan 6 sebagai wadah utama untuk kita melanjutkan pelajaran. Okey kan? Jadi sebelum saya masuk topik ini, mengapa anda perlu pilih, mengapa anda perlu kekal berada di tingkatan 6, saya perkenalkan dulu diri saya. Sebagai intronya, saya ialah Tuan Haji Rosli bin Musa, lahir di Besuk, Terengganu. Sekarang ini saya bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Maran sebagai School Improvement Partners SIP+. Okay. Pengalaman saya dalam tingkatan 6, lebih kurang 29 tahun saya mengajar tingkatan 6 tanpa henti. Bidang saya ialah bidang geografi. Jadi pengalaman dalam pengurusan tingkatan 6 ini, saya pernah menjadi guru penolong kanan tingkatan 6 antara tahun 2010 hingga 2012. Kemudian saya menjadi pengetua sekolah tingkatan 6 tahun 2013 hingga 2019, dan saya pernah menjadi pengerusi Majlis Pengetua tingkatan 6 bagi Negeri Pahang pada tahun 2015 hingga 2019. Baiklah tuan-tuan, anak-anak sekalian, pengalaman dan kepakaran saya dalam bidang tingkatan 6 ini, pertama, saya pernah menjadi jurulatih eksekutif mata pelajaran geografi STPM di peringkat kebangsaan. Saya juga pernah menjadi jurulatih eksekutif pengurusan tingkatan 6 di peringkat kebangsaan, dan saya selalu memberikan ceramah seminar teknik menjawab geografi STPM di samping memberikan seminar ceramah berkaitan dengan keboleh pasaran STPM dan sistem meritokrasi. Juga saya pernah menjadi ketua kumpulan pemeriksa kertas geografi STPM, juga pernah menjadi panel penggubal sukatan pelajaran geografi peringkat kebangsaan. Jadi sukatan pelajaran geografi yang tuan-tuan, yang anak-anak akan belajar nanti, hasilnya adalah salah seorang panelnya adalah saya sendiri. Baik, dalam bidang karya dan penulisan pula, saya banyak menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan tingkatan 6 seperti disenaraikan di situ. Saya akan pergi kepada buku yang seterusnya. Dan yang terakhir sekali ialah buku berikut, iaitu buku Teks Perayu Geografi STPM yang dikeluarkan oleh Sasbadi. Jadi anak-anak boleh cari nanti keluaran Sasbadi atas nama saya, Rosli bin Musa, dan isteri saya, Nur Asyikin binti Abdullah. Buku inilah yang akan anak-anak gunakan untuk belajar geografi STPM. Baik, itu mukadimah daripada saya. Saya harap anak-anak semua boleh ikuti kuliah saya terusnya nanti supaya anak-anak semua akan berjaya kekal berada di tingkatan 6. Jom kita ikuti ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe and like. Dua tugas je, iaitu subscribe and like. Baiklah. Anak-anak sekalian, laluan pengajian ke tingkatan 6. Laluan pengajian pasca SPM. Ini satu perkara yang selalunya bermain di fikiran para pelajar. Selepas SPM aku nak ke mana? Nak ke mana kita ini selepas SPM? Okey. So dia ada lebih kurang 6 semua laluan yang kita boleh rancang. Pertama, persediaan keluar negara. Ini mungkin bagi anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang hebat, straight A+, maka di sinilah laluan yang dia boleh minta. Atau yang kedua, kepada program asasi. Program asasi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Asasi di bawah program pengajian tinggi. Seperti asasi Universiti Malaya, UiTM, UKM, UIAM, UPM, UPNM, UNIMAS, UMS, USIM, dan sebagainya. Ini di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, lepas asasi, dia pergi pula kepada program matrikulasi. Matrikulasi berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tempoh pengajiannya antara 1 hingga 2 tahun.
Seterusnya ialah program pengajian tingkatan 6 STPM, juga di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, meliputi jurusan sains dan sastra, tempoh pengajian 1,5 tahun. Sangat jimat anak-anak sekalian ya. Baik, jadi kita berada di laluan yang keempat sekarang. Anak-anak telah dipilih untuk berada di sini. So, kekallah berada di sini dan anak-anak semua kena ikuti kuliah saya nanti. Mengapa anak-anak perlu berada di sini? Baik. Program yang kelima ialah program diploma. Diploma ni sama ada di IPTA, IPTS, College Vocational dan sebagainya. Dalam bidang akademik atau teknik, kemahiran dan tempoh pengajiannya antara 3 hingga 4 tahun. Kalau tingkatan 6 setahun setengah, tapi kalau di diploma 3 hingga 4 tahun. Selepas itu baru dia sambung pengajian ke ijazah. Sedangkan tingkatan 6 kita hanya perlu setahun setengah sahaja. Separuh masanya kita untung kalau kita berada di tingkatan 6 berbanding dengan berada di diploma. Diikuti seterusnya iaitu program pengajian di peringkat sijil. Okey, di peringkat sijil ini mengambil masa yang lagi lama, iaitu antara 3 hingga 5 tahun. Jadi cuba fikir sendiri buat permulaan ini, nak pilih yang mana? Nak pilih yang lama atau yang cepat untuk melanjutkan pelajaran ke universiti nanti bagi menggenggam ijazah. Kalau nak cepat, beradalah di laluan tingkatan 6 kerana kita hanya ambil masa 1,5 tahun sahaja. Baik, anak-anak sekalian, cikgu nak kongsikan sedikit apa sebenarnya dasar pengambilan lepasan diploma untuk keijazah pertama. Kementerian telah menetapkan bahawa penawaran program diploma adalah bermatlamat untuk mengisi kekosongan tenaga kerja separa profesional dan kemahiran yang diperlukan oleh negara. Sebab itu diploma bukanlah satu batu loncatan untuk terus ke ijazah. Kerana niat dan nawaitunya terlebih dahulu ialah untuk mengisi kekosongan tenaga kerja. Jadi, laluan ke program ijazah pertama yang lazim digunakan dalam mana-mana sistem pendidikan di Malaysia ialah program berbentuk STPM, matrikulasi asasi. Disebut STPM dahulu sebagai induknya, setaraf dengan dia baru pergi kepada matrikulasi dan asasi. Jadi bila kita nak mahu universiti nanti, dia akan ada ruang. Okey, lepasan apa? Lepasan STPM dan setaraf. Setaraf itu barulah pergi kepada matrikulasi dan asasi. Jadi aban longnya ialah STPM tingkatan 6. Sebab itu ini merupakan laluan yang besar, laluan yang luas untuk anak-anak berada di universiti nanti. Rugi sangat kalau telah ditawarkan kita menolak laluan yang besar, laluan yang luas ini untuk menyambung pelajaran. Baik. Sedikit info berkaitan dengan apa beza program pengajian di tingkatan 6, matrik dan asasi yang diletakkan sebagai setaraf tadi. Setaraf dari segi nak melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di universiti. Baik, kita faham dulu. STPM dan STAM, Sijil Tinggi Agama tu ya, adalah program pra-universiti di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kelayakan STPM dan STAM boleh diguna untuk permohonan ke semua universiti awam di Malaysia dan juga universiti luar negara bagi melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama. Lihat, STPM juga laku laris di luar negara. Kenapa? Kerana STPM itu diiktiraf oleh Cambridge University. Itu hebatnya STPM ini. Matrikulasi dah, asasi dah, tapi STPM diiktiraf oleh Cambridge University. Sebab itulah dia boleh masuk mana-mana universiti luar negara, terutama di negara Commonwealth, selain daripada semua universiti di Malaysia menerima kemasukan pelajar STPM ataupun pelajar tingkatan 6 tadi. Ini saya kata
Saya sebut tadi dia adalah abang long. Dia adalah induk besar untuk masuk ke universiti. Baik. Manakala program matrikulasi, saya bandingkan sikit dahulu ya. Program matrikulasi adalah program prauniversiti anjuran Kementerian Pendidikan juga di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang menawarkan khusus persediaan jurusan sains, perakaunan dan teknikal. Dia ada sains, perakaunan, teknikal. Dia tidak ada kemanusiaan. Aliran kemanusiaan tidak ada di matrikulasi. Ingat ya, ia 3 ni sahaja. Bagi melayakkan pelajar melanjutkan pengajian ijazah pertama di universiti awam dalam negara. So dia samalah, dia boleh masuk juga mana-mana universiti dalam negara. Tetapi kelayakan itu turut diterima pakai untuk memohon kemasukan ke IPT luar negara, tetapi terhad. Bukan semua universiti luar negara mengiktiraf matrikulasi itu, CJ matrik itu untuk masuk ke universitinya. Tak semua. Tapi STPM, ya. Sebab apa? Sebab ia diiktiraf oleh Cambridge University. Itu bezanya. Jadi program matrikulasi ini, dia mengambil masa antara 1 hingga 2 tahun. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Bergantung kepada keupayaan pelajar tadilah. Ya. Kalau STPM, setahun setengah saja. Tak kira you mampu ke, you tak mampu ke, setahun setengah you tamat. So kita jimat setengah tahun ya, berbanding dengan matrikulasi. Kecuali matrikulasi yang setahun itu tak ada masalah lah. Okey, baik. Kita pergi pula kepada asasi. Program asasi berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, bukan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ingat ya. So dia adalah anak universiti itu. Lebih menjurus kepada pengajian universiti awam dalam negara sahaja. Itu bezanya. Lepasan asasi menjadi istimewa di universiti yang menawarkan program asasi berkenaan. Oleh kerana dia, anak universiti itu, maka dialah lebih keutamaan untuk universiti tersebut. Ke universiti lain, dia kena bersaing. Dia kena hadapi persaingan seperti biasa. Kena bersaing dengan matrik, kena bersaing dengan STPM dan sebagainya. Okey, itu bezanya. Baik, asasi ini di bawah Kementerian Pengajian Tinggi tadi, seperti di UM ada, di UiTM ada, UKM ada, UIAM ada, UPM ada, Universiti Pertahanan Nasional, UNIMAS, UMS, USIM. Khusus dalam bidang sains, perubatan, kejuruteraan, undang-undang, ekonomi dan pengurusan. Tempoh 1 tahun. Ada lagi jimat lah, tempoh 1 tahun. Okey. Tapi tak semua universiti mengiktirafkannya. Bukan iktiraf maksud saya, untuk masukkannya itu tidak menjadi keistimewaan. Universiti lain, universiti dia, ya. Universiti yang menawarkan asasi itu, ya, dia istimewa. Tapi ke universiti lain, tidak semua. Ada kursus-kursus yang tidak diterimalah. Okay? Baik, kecuali di universiti berkenaan. Itu bezanya asasi ya, untuk anak dia. Namun begitu, ada juga program asasi yang terbuka. Saya kata asasi sains, dia terbuka. Mana-mana universiti pun boleh masuk. Ada program yang tertutup, universiti itu saja. Ada program yang terbuka. Okay. Tapi kalau Kementerian dia semua terbuka. Dalam negara boleh, luar negara pun boleh. Itu bezanya. Baik. Kita pergi kepada bahagian, mengapa anda perlu pilih pengajian tingkat tanam ini? Setelah terima tawaran, alhamdulillah, syukur, kita fikir, mengapa aku perlu kekal di tingkat tanam? Perlu meneruskan pengajian tingkat tanam? Perlu berada di tingkat tanam ini hingga selesai untuk masuk ke universiti? Kerana apa? Kerana 4 benda, 4 perkara. Iaitu, tingkat tanam ini dia murah, luas, cepat, mudah. Saya ulang balik, kerana dia murah, kerana dia luas, kerana dia cepat, kerana dia mudah. Saya ulang lagi, kerana dia murah, kerana dia luas, kerana dia cepat, kerana dia mudah untuk masuk ke universiti. Berbanding dengan yang lain. Berbanding dengan yang lain. Okay. Mengapa saya kata murah? Baik, cuba perhatikan. Mengapa saya kata murah? Kerana pengajian tingkat tanam ini semuanya ditanggung oleh kerajaan.
yuran percuma, yuran peperiksaan percuma, yuran pengajian pun percuma. Seperti mana anak-anak belajar semasa tingkatan 1 dan tingkatan 5 dahulu, tidak ada yuran kecuali PIBG, mungkin RM10 ke RM20 saja. Yang lain free. Tak ada yuran peperiksaan, tak ada yuran pengajian. Banding dengan yang lain ada, matrik ada, asasi ada, yuran peperiksaan, yuran pengajian. Walaupun ditanggung oleh kerajaan, tapi dia ada yuran itu. Kita free, kerajaan tanggung semua. Sebab tu saya kata, murah, termurah di dunia. Carilah mana-mana sistem pengajian di dunia ini yang free, melainkan STPM. Jadi nak tunggu apa lagi? Dalam situasi hari ini, kita pilih yang murah tetapi bernilai tinggi. Murah tetapi nilai keboleh pasarannya sangat tinggi. Cari yang macam ini. Inilah dia. Jadi tempatnya adalah di tingkatan 6. Baik. Kalau kita lihat dari segi kos, dari segi yuran peperiksaan, yuran peperiksaan bagi tingkatan 6 ini, STPM. Okey. Kalau anak-anak pelajar mengambil 4 mata pelajaran, anak-anak kena bayar sebanyak RM480. Baik, Kalau anak-anak mengambil 5 mata pelajaran, anak-anak kena bayar RM570. Ini sepatutnya yang kena bayar. Tapi hari ini semuanya tak perlu dibayar. Kenapa? Sebab semuanya telah ditanggung oleh kerajaan. Atas seorang pelajar, kerajaan tanggung sebanyak RM480 untuk peperiksaan dia. Kalau dia ambil 4 mata pelajaran, dan kalau dia ambil 5 mata pelajaran, kerajaan tanggung sebanyak RM570. Percuma. Belajar percuma, yuran peperiksaan percuma. Silakan. Nak cari yang macam mana lagi? Baik, itu sebab tu saya kata murah yang pertama sekali. Yang kedua, cuba kita bandingkan. Yuran pengajian. Okey, ini satu kajian yang telah dibuat oleh Profesor Hamzahir Yahya. Dia bandingkan pengajian tingkatan 6 dengan diploma. Dari segi kosnya. Kos pengajian tingkatan 6 percuma. Pergi ke diploma, kalau IPTA, dia kena tanggung sekurang-kurangnya RM24,000 yuran pengajian dia. Selama 3 tahun tu lah. Okay? Kalau di IPTS, dia kena tanggung sebanyak RM60,000. RM60,000, RM24,000 ni datang daripada mana? Hutang dengan PTPN. Terpaksa berhutang. Sekarang ni pembelajaran bukan percuma ya, terpaksa berhutang. Tapi kalau di tingkatan 6, tak ada sebarang hutang. Semua free. Nampak? Itu bezanya. Nak pilih komsit ke, nak pilih diploma? Nak pilih hutang ke, nak pilih percuma? Baik. Peluang melanjutkan pelajaran ke ijazah pula. Tingkatan 6 terbuka luas. Laluan perdana. Fast track. 1.5 tahun untuk ke universiti awam. Nak buat ijazah 1.5 tahun saja. Luas. Besar. Banding dengan diploma. Terhad. Kenapa? Kerana keutamaan kepada STPM, matrikulasi dan asasi. Kementerian Pengajian Tinggi mengutamakan STPM, matrikulasi, asasi untuk buat ijazah pertama. Okey? Begitu. Dan masa pula lama. Diploma ni masa pula lama, 3 hingga 4 tahun. Bayangkan 3 hingga 4 tahun diploma. Kita ambil 3 tahun lah diploma. Ijazah 4 tahun, 4 campur 3, 7 tahun semuanya. Masa lama. Tapi kalau tingkatan 6, 1.5 tahun campur dengan 4 tahun ijazah, 5 tahun setengah saja. Dia sudah selesai, boleh dapat ijazah. Diploma 7, tingkatan 6, 5 tahun setengah. So, tepuk dada, tanya selera. Nak pilih yang mana? Inilah antara perkara yang kita perlu fikir, anak-anak perlu fikir untuk terus kekal berada di tingkatan 6 itu. Apatah lagi dalam suasana pembelajaran hari ini, online, tak kira you masuk di mana pun,
masuk universiti ke, buat diploma ke, buat asasi ke, buat matrik ke, buat tingkatan 6 ke, semuanya berada di rumah. Semuanya melaksanakan PDPR. So tak ada apa-apa istimewa dah. Semuanya belajar di rumah. Super sahaja. Jadi nak pilih hak mahal ke, nak pilih yang murah. Hak mahal atau yang murah, tapi yang murah itu bernilai tinggi. Tepuk dada, tanya selera. Baik. Seterusnya, kita pergi pula kepada mengapa saya kata tadi STPM itu laku laris di luar negara. Kenapa? Kerana sijilnya diiktiraf oleh Cambridge University. Universiti yang paling hebat di dunia ini adalah Universiti Cambridge. Selain universiti yang lain seperti Harvard, Yale dan sebagainya, salah sebuahnya ialah Cambridge University. Universiti tertua yang paling hebat di dunia. Dia mengiktirafkan STPM. Bukti, lihat di sijil belakang STPM itu. Itu ayat dia. Ini ayat kod bahasa Inggeris lah. Okay? So, sijil inilah yang melaku lariskan. Ayat inilah yang melaku lariskan STPM untuk bertebaran masuk ke mana-mana universiti luar negara. Okey. Baiklah. Jadi, ingat ya, STPM diiktiraf oleh Cambridge University. Bukan calang-calang. Jadi, so dalam konteks ini, okey, STPM boleh masuk ke 53 buah negara Commonwealth. Sebab kita kena ingat ya, warisan negara-negara Commonwealth ini yang pernah dijajah oleh British, apabila saja diiktiraf oleh Cambridge University di England, maka 53 buah negara ini secara automatik akan mengiktiraf sijil STPM. So, anak-anak boleh masuk belajar ke luar negara di 53 buah negara ini. Banyak tu ya. Okey. Kenapa? Kerana dia iktiraf. Yang kedua, setiap subjek yang prinsipal dalam STPM itu setaraf dengan A-level, GCE level examination di England. Maknanya kita setaraf dengan England rupanya. Okey. Di luar negara, STPM setara dengan GCE A-level atau High School Certificate. Oleh sebab itulah lulusan STPM bertaraf global dan layak untuk memasuki mana-mana universiti terkenal di seluruh dunia. Orang tak petikaikan, orang tak persoalkan dah. Ada pelajar STPM berjaya ke Cambridge University pun. Okey? Itulah anak-anak kena faham dalam keadaan kau boleh pasaran ini, dalam keadaan laku dan laris itu sudah ditawarkan berada di tingkatan 6, maka rebutlah peluang ini. Rebutlah peluang keemasan ini untuk meneruskan pengajian masing-masing. Baik. Saya sebutkan tadi juga, laluan ini juga kerana anda perlu pilih kerana dia fast track. Cepat. Cuba kita bandingkan. Fast track tu, cepat tu. Okey. STPM 1,5 tahun. STAM 1,5 tahun. Matrikulasi ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Asasi 1 tahun. Ini laluan yang cepat. Okey. Long track, jauh, diploma. Bukan tak boleh ke ijazah pertama. Boleh, tapi lambat sikit. Dia kena ambil masa. Berapa lama? 3 tahun di diploma. Mungkin juga dia perlukan tambah dengan pengalaman kerja. Baru dia boleh mohon ke universiti untuk dapat ijazah. Jadi 3 campur 4, 7 tahun. Manakala diploma, manakala STPM, 1,5 campur 4 tahun. Jadi 5 tahun setengah. Lebih jimat masanya. Cuba renung-renungkan. Cuba fikir-fikirkan. Nak hak cepat ke nak hak lambat? Okey? Kalau nak hak cepat, sila duduk, sila kekal berada di tingkatan 6. Baik. Ini senarai yang telah saya terangkan tadilah ya. 5 tahun setengah tingkatan 6, 5 hingga 6 tahun kalau asasi dan matriks, 7 tahun diploma kalau melalui CJ lagi lambat. CJ 2 tahun, diploma pula 3 tahun, ijazah pula 4 tahun, maka dia ambil masa 8 hingga 9 tahun. Jadi carilah ruang yang sesuai dengan kita, yang cepat, sesuai dengan kebolehupayaan kita, cepat,
bernilai tinggi, maka nak tak nak tingkatan 6 lah stesen yang paling baik sekali. Okey ya. Baik anak-anak sekalian, apa jadi sekiranya kita tidak berjaya ke universiti? Okey. Kadang-kadang ada juga ya anak-anak yang tidak berjaya ke universiti. Apa jadi kepada sijil STPM-nya itu? Boleh mohon kerja tak? Boleh. Nilainya sangat tinggi, iaitu setaraf dengan diploma tadi. Skim gaji STPM setaraf dengan diploma. Maknanya orang belajar diploma 3 tahun dapat sijil diploma. Kita duk belajar STPM setahun setengah, gajinya dibayar sama sahaja, setaraf sahaja. Nampak? Sebab tu saya kata nilainya sangat tinggi. Setara sahaja jumlah gaji yang dibayar, sama sahaja, sama ada you pemegang STPM atau you pemegang diploma, kalau dia kerja di sektor awam lah. Baik. Tetapi untuk mendapatkan gaji yang setaraf diploma tadi, dia mesti dapat sekurang-kurangnya syarat berikut. Apa dia? Sekurang-kurangnya 3 prinsipal E dan lulus art bagi mata pelajaran pengajian, atau sekurang-kurangnya 2 prinsipal C, C plus C, B plus D atau A plus E dan lulus art bagi pengajiannya. Nak 3 mata pelajaran sahaja, termasuk pengajian am. Maknanya memadai dia setara dengan diploma. Anak-anak akan dibayar gaji yang sama dengan pemegang diploma. So tak ada masalah. Okey, matrikulasi belum. Matrikulasi belum selaku ini. Belum diiktirafkan seperti ini. Okey, tapi kalau STPM saya katakan tadi, dia sama juga dengan diploma. Baik. Apakah kelebihan sistem pengajian tingkatan 6 kini? Dulu orang kata tingkatan 6 ni susah. Betul, saya akui, ini zaman dahulu. Zaman saya. Okay. Zaman sebelum 2012 memang susah. Pengajian itu susah. Ini cerita sebelum 2012, sebelum lahirnya STPM baharu, iaitu STPM pertama tahun 2013 sampai ke hari ini kita panggil STPM baharu, yang mana kita telah merombak semua sistem pengajian dia, merombak sistem peperiksaan dia mengikut universiti. Yang ini mudah. Sistem baru ini sangat-sangat mudah, sangat-sangat mesra calon berbanding dengan sistem dahulu yang memang susah. Dulu kita akui STPM itu susah, tapi sekarang STPM itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat mesra calon. Mengapa saya sebut begitu? Cuba kita tengok sini. Okay, ya. Pertama, sistem pengajian STPM hari ini, Formsi hari ini berasaskan semester. 3 semester dalam tempoh 1,5 tahun. Setiap kali semester ada peperiksaan. Peperiksaan semester 1. Tamat semester 1, masuk semester 2, tajuk baharu. Tak ada kena-mengena dah dengan semester 1. Boleh lupakan. Masuk tajuk baru, tamat semester 2, ada peperiksaan di semester 2. Masuk SEM 3, lupakan SEM 1, lupakan SEM 2, tak ada kena-mengena dah dengan SEM 3. Kerana anak-anak akan belajar tajuk baharu dan di hujungnya adalah peperiksaan baharu. Artinya di sini, anak-anak hanya perlu belajar dalam tempoh 4 ke 5 bulan sahaja untuk hadapi peperiksaan. Lepas tu selesai, goodbye. Masuk SEM baru, belajar pula 4 hingga 5 bulan, periksa, goodbye. Masuk pula SEM 3, macam tu juga, periksa, goodbye. So, kita tak longgok selama 1,5 tahun, buat sekali periksa. Macam dahulu. Tidak lagi seperti itu. Artinya mudah. Kita tak terbeban dengan belajar. Bayangkan dulu, zaman-zaman dahulu kami belajar untuk 1,5 tahun.
barulah ada sekali peperiksaan. Sekali peperiksaan sahaja yang menentukan untuk nasib kami. Tapi hari ini kita ada 3 kali peperiksaan ikut semester seperti mana di universiti. So, you tidak lagi dibebani dengan topik-topik sebelum. Topik yang ditanya hanyalah dalam semester itu sahaja. Itu yang pertama. Kemudian, sistem kajian ini sama di universiti. Universiti macam ni juga dia belajar. Okay, ikut semester. Kemudian seterusnya, apabila anak-anak tak puas hati, okay, saya nak tambah sikit, tak puas hati pengajian SEM 1, SEM 2, resultnya tak puas hati, dia boleh diulang peperiksaannya di SEM 3. Nampak? Dia boleh ulang semula peperiksaan itu di SEM 3 dan STPM, Majlis Peperiksaan Malaysia, mengambil keputusan yang terbaik. Kalau di SEM 1 dia bagus berbanding dengan ulangan, maka result SEM 1 dia ambil. Tapi kalau ulangan SEM 1 dia bagus berbanding dengan SEM 1 yang awal tu, maka ulangan akan diambil. Dia pilih yang terbaik, sama ada kali pertama atau ulangan. Sistem ini tidak ada di asasi, tidak ada di matrikulasi. Hanya istimewa ada di tingkatan 6 sahaja. Dia boleh ulang peperiksaan itu. Kemudian pilih yang terbaik pula. Dahlah mengulang, tengok yang terbaik. Kalau ulangan terbaik, pilih yang ulangan untuk masuk universiti. Kalau ulangan tu tak bagus banding dengan yang pertama, ambil yang pertama untuk masuk ke universiti. Inilah paling istimewa sekali, hadiah paling istimewa Majlis Peperiksaan Malaysia kepada anak-anak tingkatan 6. Tidak ada selain sistem yang macam itu sekarang. Tapi ulangan itu kena bayarlah. Tak free macam kali yang pertama. Kali pertama dah beri percuma. Ulangan itu anak-anak kena bayarlah ikut jumlah kertas. Okey? Cuma saya guna sebutkan di sini, sistem ulangan ini tidak ada di matrikulasi, tidak ada di asasi, melainkan di tingkatan 6 sahaja. Dengan tujuan anak-anak boleh baiki sijil, boleh baiki keputusan, dan keputusan yang terbaik itulah yang digunakan untuk mohon ke universiti. Sebab tu saya kata sangat mesra calon, sangat mengutamakan calon. So rugi sangat kalau kita tak ambil peluang ini. Okey ya. Baik. Itu yang ketiga. Apa yang menarik dalam sistem peperiksaan ini? Ya, dia ada kerja khusus. Bukan semua kertas dalam SCPM itu berdasarkan kepada peperiksaan semata-mata. Kalau zaman saya dahulu, zaman orang-orang sebelumnya, 100% semuanya bergantung kepada peperiksaan. Hari ini STPM baru tampil dengan kerja khusus yang sangat-sangat membantu calon. Peperiksaan itu mungkin bernilai 60 ke 80% saja. Selebihnya adalah kerja khusus yang mana markah kerja khusus diberikan oleh cikgu kita sendiri. Cikgu kita yang menanda, cikgu kita yang beri markah berpandukan garis panduan skema daripada Majlis Peperiksaan Malaysia. So, anak-anak boleh baiki kerja khusus ini. Selagi tak dapat markah maksimum, baikilah. Diberi luang yang besar, masa yang panjang untuk memperbaiki kerja khusus ini. Tak puas hati, baiki. Tak puas hati, baiki. Sehinggalah puas hati dengan markahnya, barulah markah itu di-keep in-kan di dalam sistem. Dan markah itu nanti akan dicampur dengan markah peperiksaan, akan menentukan grade prinsipal anak-anak sekalian. Pengalaman cikgu dalam SCPM ini, kerja khusus sangat-sangat membantu calon untuk mendapatkan prinsipal A. Saya boleh jaminlah kalau kerja khusus anda bagus, insya-Allah anda akan dapat A dalam peperiksaan itu nanti. Sebab markahnya dicampur sekali. Markah kerja khusus itu dicampur sekali dengan markah peperiksaan untuk menentukan A. Dengan syarat buat betul-betul. Jadi tak ada peluang lagi dah kita sebaik ini untuk kita mendapatkan result yang cemerlang
melainkan melalui keputusan STPM supaya semua orang boleh berjaya masuk universiti. Hasrat STPM ini ialah supaya semua calon berjaya ke universiti. Universiti telah menunggu anda, tunggu masa anda nak masuk sahaja. Okey ya. Jadi universiti bersedia menunggu saja sekarang. Tunggu lagi anda nak masuk sahaja. Dengan syarat mempunyai result yang baik, result yang cemerlang dalam STPM. Baik. Jadi peperiksaan berpusat bertulis itu bernilai 60 hingga 80%, ikut kertas lah. Okey. Kalau geografi 20%. Peperiksaan itu 80% sahaja. 20% daripada kerja khusus. Kalau seni lagi bagus, 60% peperiksaan, 40% kerja khusus. Lagi besar keuntungannya. Okey. Markah kerja khusus diambil kira bersama dengan peperiksaan berpusat. Jadi tuan-tuan anak-anak boleh baiki. Markah itu dicampur sekali dengan peperiksaan berpusat. Okey Jadi saya rasa cukuplah di situ penjelasan yang pertama. Mengapa kita perlu pilih tingkatan 6? Kenapa? Yang pertama dia murah, yang kedua dia mudah, yang ketiga dia cepat, yang keempat dia luas. Ulang balik. Murah, mudah, cepat, luas. So, nak tunggu apa lagi? Jom stay di tingkatan 6. Terus kekalkan berada di tingkatan 6. Kejayaan menanti anda di universiti. Anda akan bergelar mahasiswa melalui laluan lorong tingkatan 6. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like. Kita jumpa dengan slot yang kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.